khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam terus berkongsi. Baiklah, kali ini jom kita ulang kaji ujian akhir sesi akademik UASA bagi bahagian C. Baiklah, sebelum itu suka diingatkan bahawa bahagian C ini diperuntukkan markah sebanyak 10 markah dan adik-adik perlu menulis karangan bahagian C, iaitu karangan pendek ataupun karangan respon terhad dalam satu perenggan sahaja. Baiklah, jom kita baca bersama-sama arahan bagi soalan bahagian C ini. Gambar di bawah menunjukkan tentang aktiviti bersama-sama keluarga. Tulis pendapat kamu tentang faedah-faedah daripada aktiviti yang dijalankan. Jawapan kamu hendaklah dalam satu perenggan. Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Baik, jadi adik-adik perlu faham terlebih dahulu arahan ini, yang mana bagi ayat yang pertama menunjukkan tentang aktiviti bersama-sama keluarga. Di situ anda perlu gariskan. Kenapa? Itulah tema berkaitan dengan karangan yang bakal kamu tulis sebentar nanti. Kemudian, tulis pendapat kamu tentang faedah-faedah. Bulatkan faedah-faedah kerana itu merupakan kata kunci kehendak soalan yang perlu anda jawab. Baik, diingatkan penulisan bahagian C hanyalah satu perenggan sahaja, tidak boleh lebih. Jika kamu buat lebih daripada satu perenggan, akan memberi kesan terhadap permakahan kamu. Dan jawapan kamu tidak lebih daripada 50 patah perkataan, maksimumnya 55 patah perkataan sahaja. Apa jadi jikalau lebih? Akan menyebabkan bahagian yang berlebihan itu tidak akan dinilai. Baiklah, ini gambar aktiviti bersama dengan keluarga. Mereka pergi di mana tu? Mereka pergi berkelah di satu tempat. Baik, seterusnya, melalui arahan ataupun berdasarkan arahan sebentar tadi, adik-adik perlu kenal pasti tema T, kemudian kata kunci K dan format F. Baik, jadi dalam soalan ini format ataupun T temanya ialah aktiviti bersama-sama keluarga, dan K kata kuncinya ialah faedah, F umum. Secara keseluruhannya, soalan bahagian C ini jawapan adik-adik mestilah ditulis dalam bentuk format umum, bukannya format khusus. Baiklah, seterusnya adik-adik ataupun murid-murid sekalian perlu mencatat isi. Isi bahagian inilah yang dikatakan paling sukar, kerana jika adik-adik tidak dapat mencungkil ataupun mengeluarkan isi, menyebabkan keseluruhan penulisan jawapan akan mengalami masalah. Baiklah, ini contoh isi sahaja. Yang pertama, mengisi masa lapang. Yang kedua, memastikan kesihatan diri terjaga. Dan yang ketiga, mengeratkan hubungan antara ahli keluarga. Jika adik-adik ada idea atau isi lain, boleh masukkan. Baik, minimum 3 isi. Jangan kurang daripada 3 isi, kerana jikalau kurang, menyebabkan isi tidak cukup, menyebabkan adik-adik tidak boleh dapat markah cemerlang. Jikalau lebih daripada 3 tidak jadi masalah. Tetapi pastikan penulisan jawapan keseluruhan nanti jikalau boleh tidak melebihi 55 patah perkataan. Baiklah, seterusnya adik-adik perlu tulis pengenalan. Dalam ayat pengenalan hendaklah ditulis berdasarkan tema. Tadi kita dah kenal pasti tema aktiviti bersama-sama keluarga. Jadi kita gunakan tema yang kita kenal pasti, jadikan sebagai ayat pengenalan. Baik, contoh gambar tersebut menunjukkan aktiviti bersama-sama keluarga. Ringkas saja tetapi menepati tema dan soalan yang kita perlu jawab. Baiklah, seterusnya murid menulis ayat arahan dan ayat judul. Ayat judul 1 yang mana kita nak masukkan, kita nak tuliskan isi yang pertama. Dan ayat arahan di sini antara faedahnya. Faedah merupakan kata kunci. Gunakan kata kunci yang tepat, yang menepati kehendak soalan.
Dan kita tulis ayat judul pertama menggunakan isi yang pertama. Antara faedahnya ialah ahli keluarga dapat mengisi masa lapang dengan aktiviti bermanfaat. Jadi setakat ini saya harapkan adik-adik dapat faham dan dapat tulis jawapan berdasarkan kehendak soalan. Baiklah, seterusnya murid perlu menulis ayat judul 2 dan ayat judul 3, yang mana adik-adik perlu tulis isi yang kedua dan isi yang ketiga. Di sinilah perlu digunakan penanda wacana yang sesuai. Contoh, selain itu, saya gunakan penanda wacana selain itu, kita dapat memastikan kesihatan diri terjaga serta bebas daripada tekanan. Kemudian ayat judul 3 ataupun isi yang ketiga, saya gunakan penanda wacana seterusnya. Seterusnya, kita dapat mengeratkan hubungan antara ahli keluarga. Baik, lengkap sudah bahagian pengenalan dan juga isi. Seterusnya, murid menulis ayat kesimpulan. Dalam ayat kesimpulan ada dua ayat kecil, iaitu ayat cadangan dan juga ayat harapan. Ayat cadangan adik-adik perlu gunakan kata bantu. Perlulah, mestilah, hendaklah, patutlah, haruslah, wajarlah. Pilihlah yang sesuai, satu saja. Dan dalam ayat harapan perlu digunakan pula kata hubung supaya, agar, semoga. Ini juga guna yang sesuai. Baik, contoh, kesimpulan contoh yang saya telah buat, kesimpulannya kita perlulah melakukan aktiviti bersama-sama keluarga. Itu ayat cadangan. Kemudian kita gunakan kata hubung agar institusi keluarga sentiasa harmoni. Di sini gunalah ayat kamu sendiri yang sesuai, yang kamu dapat idea, yang dapat cungkil idea, tulislah ayat kamu sendiri. Baiklah, ini merupakan jawapan lengkap yang telah kita hasilkan berdasarkan kehendak soalan sebentar tadi. Jom kita baca bersama-sama. Gambar tersebut menunjukkan aktiviti bersama-sama keluarga. Antara faedahnya ialah ahli keluarga dapat mengisi masa lapang dengan aktiviti bermanfaat. Selain itu, kita dapat memastikan kesihatan diri terjaga serta bebas daripada tekanan. Seterusnya, kita dapat mengeratkan hubungan antara ahli keluarga. Kesimpulannya, kita perlulah melakukan aktiviti bersama-sama keluarga agar institusi keluarga sentiasa harmoni. Ini jawapan lengkap, jawapan cikgu. Adik-adik boleh guna jawapan anda sendiri berdasarkan isi yang kamu dapat keluarkan sendiri. Baiklah, jadi itu sahaja perkongsian ataupun ulang kaji kita untuk kali ini. Semoga apa yang kita belajar kali ini dapat memberi manfaat, seterusnya membantu terutama adik-adik dalam menjawab ataupun menduduki UASA. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.